InsyaAllah kita InsyaAllah kita buka kuliah pengajian kita pada pagi ini. Kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alimul azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, dan saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wa ifadah wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-hari ibtigha'a mardati wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini? Saya doakan tuan-tuan semuanya dalam keadaan sihat, kemudian diberikan kesihatan, keafiatan, serta sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung tafsiran surat Yasin. Mudah-mudahan dengan tafsiran ini sebanyak akan dapat meningkatkan ilmu kita, menambah ilmu kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita lihat tafsiran pada ayat yang ke-35, 36 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Yasin ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Litakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Liyakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idza hum muzlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, liyakulu min samarihi,
supaya mereka makan. Supaya mereka makan daripada buah-buahan dan daripada apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Wa ma amilat wa aydihim afala yashkurun. Maka patutkah mereka tidak bersyukur? Liyakulu min samarihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Supaya mereka makan daripada buah-buahan dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Maka patutkah mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini tuan-tuan merupakan sambungan daripada ayat sebelumnya. Di mana ayat sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan kepada kita, dia kata Allah Taala telah mampu, kan, antara kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ialah mampu menghidupkan bumi yang tandus, bumi yang gersang, bumi yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah Ta'ala mulakan pujian daripada dia, dan daripada pujian tadilah akan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan manusia dapat makan daripada tumbuhan tersebut. Kemudian Allah Ta'ala juga jadikan pada mereka itu kebun-kebun syurga, kebun-kebun kurma, kebun-kebun kurma dan juga kebun-kebun anggur. Serta Allah Ta'ala pancarkan daripada muka bumi ini akan mata air pakai sumber kepada tanam-tanaman. Kemudian Allah Ta'ala sambung pada ayat seterusnya pada pagi ini, liyakulu min samarihi, supaya mereka makan daripada buah-buahan. Supaya mereka makan daripada buah-buahan yang Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka. Buah-buahan ni banyaklah. Ada buah-buahan musim sejuk, ada buah-buahan musim panas, ada buah-buahan tropika, ada buah-buahan di barat, di timur, kan, ada buah-buahan pada musim sejuk, musim panas dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan buah-buahan tadi supaya manusia mengambil manfaat daripada buah-buahan tersebut, sama ada dimakan, kan, ataupun diproses, dan sebagainya. Kemudian wa ma amilat aydihim, dan daripada apa-apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Maksudnya dengan tangan mereka ni mana mereka bekerja lah. Kerja siang, malam, pagi, petang dan sebagainya untuk mencari sumber rezeki. Iaitulah dalam bentuk tanaman-tanaman tadi, yang mana hasilnya sebahagian daripada tanaman itu mereka makan dan hasilnya mereka jual untuk mereka dapat meningkatkan lagi ekonomi mereka. Macam tu. Jadi tujuan Allah Ta'ala mulakan biji benih menjadikan ladang-ladang buah-buahan yang berbagai, terutamanya buah kurma dan anggur, menurunkan hujan dan memancarkan air supaya mereka liyakulu min samarihi, supaya manusia tadi dapat makan dan mengambil manfaat daripada buah-buahan yang terhasil dan subur dengan sebab air yang turun daripada langit kemudian meresap dalam bumi sehingga menjadikan tanah tadi sesuai untuk tanam-tanaman. Inilah kurniaan yang besar, kan, rezeki yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kemudian wa ma amilat aydihim, dan supaya hamba-hamba dapat makan dan mengambil manfaat dari apa yang dikerjakan, diusahakan oleh tangan mereka sendiri, seperti bercocok tanam dengan berniaga dan sebagainya, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan manusia, kan, supaya mereka berusaha sendirilah. Jangan kita menipu, kan, jangan kita mengambil harta orang, mencuri harta orang dan sebagainya. Ini adalah sifat-sifat yang tidak baiklah. Yang semua itu besok kalau kita menzalimi orang lain, maka sudah tentu suatu hari nanti kita akan mendapat balasan di atas apa-apa yang kita kerjakan tadi. Kalau kita mengerjakan benda yang baik, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang lain yang akan melimpah ruah lagi, insya-Allah. So janganlah kita kedekut, naklah kita selalu membantu orang susah, kata bersedekah dan sebagainya. Kemudian apalah yashkurun, dengan cara halus Allah Ta'ala bertanya kepada hamba bahawa setelah menerima nikmat yang dinyatakan tadi, baik daripada hasil bumi, hasil kebun yang dikeluarkan daripada bumi, padahal bumi itu asalnya mati, kemudian dihidupkan dengan air sungai dan mata air sehingga memberi rezeki pada manusia. Maka semua nikmat dan rezeki itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya,
justru itu, maka patutkah hambanya tidak bersyukur? Ini persoalan kepada kita lah. Patutkah kita tidak bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala? Macam ayat yang lepas yang saya dah nyatakan, kalau kita hitung nikmat Allah memang tidak terhitung oleh kita lah. Kenapa? Banyak nikmat kesihatan kan, nikmat pemikiran yang sehat, nikmat mata untuk melihat, nikmat tangan untuk mencapai sesuatu kan, bekerja, kemudian nikmat kaki untuk kita berjalan kan. Jadi naklah kita bersyukurlah. Sebab ada orang yang tidak cukup anggota badan, ada orang yang buta kan, ada orang yang pekak telinga, ada orang yang bisu, tak mampu untuk bercakap. Jadi kalau nak bercakap itu, nak berinteraksi dengan orang, terpaksa menggunakan bahasa isyarat. Ada orang yang tangannya kudung, jadi mana tidak sempurna. Kita alhamdulillah, banyak di kalangan kita ni, boleh katakan majoriti kita ni sempurna, punya tangan yang cukup dan sebagainya. Jadi oleh itu naklah kita bersyukur di atas segala pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemana syukur ialah kita menggunakan. Asal mana syukur tu terima kasih lah. Tapi dalam segi definisi ataupun takrif syukur itu, maknanya kita menggunakan segala anggota badan kita. Daripada sama ada mata, tangan, kaki dan sebagainya, kita gunakan untuk kan jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana segala nikmat itu kita gunakan untuk perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak sepatutnya kita sombong dan tidak bersyukur pada Allah. Bahkan semua hamba wajib bersyukur padanya di atas nikmat-nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelbagai nikmat antaranya ialah nikmat Islam dan iman Islam lah. Ini nikmat yang paling besar sekali yang digunakan pada orang Islam lah. Ada orang yang tidak mendapat hidayah petunjuk pada Allah. Kita alhamdulillah, kita lahir dalam Islam. Cuba kita jangan hanya Islam daripada sudut IC saja, ataupun daripada sudut nama sebab Islam, tetapi amalan kita bercanggah dengan Islam, perbuatan kita, sikap kita kan, gerak geri kita kan, banyak yang tidak bertepatan dengan Islam. Oleh itu naklah kita menambah ilmu kita daripada semasa ke semasa, supaya kita benar-benar menghayati ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini ada sebutnya nyatakan persoalan bagaimana cara bersyukur. Allah Taala sebut dalam Quran, "I'malu ala Daud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur." Beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur di atas nikmat yang digunakan daripada kamu, dan sememangnya sedikit sekali antara hamba-hambaku yang bersyukur. Sikit sekali. Maka dikatakan syukur sebenar itu ialah taat dan patuh kepada perintah Allah dan melakukan amalan yang diredai. Kalau sebut dalam kitab ni lah. Tapi kalau tarikh definisi syukur yang adalah seperti mana yang saya nyatakan tadi. Mana mempergunakan segala nikmat-nikmat ataupun anggota badan yang Allah Ta'ala kurnia pada kita ini kepada arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Dan syukur ni adalah syukur melalui hati kita, syukur melalui lidah kita, syukur melalui anggota badan kita dan sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun. Man lam yashkurul qalil lam yashkurul kasir. Man lam yashkurun nas la yashkurullah. Wal jama'atu rahmah wal firqah azabah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi menyebutkan bahawa berbicara ataupun bercerita nikmat Allah Ta'ala ni merupakan satu syukur. Malah siapa tidak berterima kasih dengan pemberian yang sedikit, maka dia tidak berterima kasih dengan pemberian yang banyak. Dan siapa tidak berterima kasih dengan pemberian manusia, maka dia tidak berterima kasih dengan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jamaah itu merupakan rahmat, dan bercerai-berai itu merupakan azab. Azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, naklah kita melazimi daripada menyebut akan segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada kita dengan cara kita membahagi-bahagikan nikmat yang ada pada kita separuhnya kepada manusia lain.
Kerana sebahagian daripada harta orang kaya itu adalah menjadi milik juga kepada orang-orang yang fakir. Mereka pun ada hak terhadap harta orang yang kaya. Itu naklah, sebab tu kita kenalah membayar zakat, kan? Kalau kita ada kelebihan harta, maka wajiblah kita mengeluarkan zakat. Itulah sedekah wajib ataupun sedekah sunat. Itulah bersedekah, menginfakkan harta kita, sebahagian harta kita kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Terdapat ada satu kisah, ada seorang badui. Ada satu orang badui, tuan-tuan, yang mana dia ni satu hari datang ke Kaabah. Di mana ada seorang badui berdoa berhampiran dengan Kaabah. Dengan dia berdoa, Allahumma ja'alni min qalil, dia kata. Allahumma ja'alni min qalil. Ya Allah, Tuhanku, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Lalu doanya didengar oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Maka Sayyidina Umar memanggil dia dan bertanya, mengapa kamu berdoa dengan doa orang yang pelik daripada orang? Mengapa kamu berdoa dengan doa yang pelik sikit? Orang lain meminta perkara yang banyak, tetapi kamu meminta perkara yang sedikit. Jadi ada seorang badui, tuan, dia datang ke Kaabah dan dia berdoa di Kaabah. Maka dia doa pada Kaabah, dia kata, Allah maja'ani min qalil. Ya Allah, Tuhanku, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Jadi doa tadi dengar oleh Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar pun panggil lah. Kenapa kamu doa macam tu? Biasanya orang berdoa supaya harta dia banyak. Allah maja'ini min kasir. Ya Allah, Tuhanku, jadikan daripada golongan orang-orang yang banyak. Banyak, maksudnya banyak segi sebab harta lah, kekayaan dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, lelaki tadi tidak berdoa begitu. Dia berdoa supaya dia menjadi golongan yang sedikit. Masya Allah. Lalu badui itu berkata, sesungguhnya apa yang saya sebutkan itu ada dalam Quran. Dia kata, doa yang aku baca ni ada dalam Quran. Lalu Sayyidina Umar pun tanya, di mana dalam Quran? Maka badui tadi berkata, tidakkah Amirul Mukminin mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sahaja daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Lalu nyatalah sedikit saja yang bersyukur. Dan yang bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah, menurut badui tersebut, beliau meminta supaya Allah Taala memasukkan dalam kumpulan orang-orang yang sedikit. Kerana yang bersyukur itu Allah Taala sebut, dia kata sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur. Kerana banyak di kalangan hamba-Ku yang tidak bersyukur dengan pemberian yang banyak yang Allah Taala kurniakan kepada dia. Banyak di kalangan kita ni yang mampu, contohnya menahan daripada musibah, menahan diri daripada kecelakaan dan sebagainya. Mampulah menahan kesedihan itu. Tetapi ada di kalangan kita ni, kan, walaupun mampu dalam satu konteks atau sudut, tetapi tak mampu dalam bab bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya dalam bab syukur ni jangan tunggu banyak. Jangan tunggu banyak berkata nak bersyukur. Bila sedikit pemberian, maka tak bersyukur. Macam tadilah hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Man lam yashkurul qalil lam yashkurul kasir. Para siapa tak bersyukur dengan pemberian sedikit, maka tidak bersyukur dengan pemberian banyak. Jadi dalam konteks kita bersyukur pada Allah, jangan kita menunggu banyaknya rezeki daripada Allah. Sedikit pun kita naklah bersyukur pada Allah. Supaya kita lazim bila kita mendapat rezeki yang banyak, maka kita lebih banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Lalu dengan kisah tadi, Sayyidina Umar pun berkata, rupanya ada lagi orang yang lebih alim daripada Umar, yang lebih tahu daripada Umar. Ada juga perkara yang Umar tak tahu. Sayyidina Umar melahirkan tawaduk serta merendah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan oleh jawapan yang diberikan oleh lelaki badui tadi kata, jadi maknanya Umar menginsafi akan dirinya. Maknanya banyak kelemahan yang ada pada dirinya.
Rupa-rupanya lelaki Badui itu lebih tahu daripada orang. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur. Jadi lelaki tadi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur, kerana jumlah yang bersyukur itu adalah sedikit sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyebutkan walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya Allah Taala telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar sedangkan kamu berkeadaan lemah. Kalau jumlah kamu yang sedikit dan kekurangan alat peperangan. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu bersyukur di atas kemenangan tadi. Jadi Allah Taala banyak membantu golongan-golongan yang beriman kepada Allah. Setiap masa selalu Allah Taala bantu. Antaranya ialah dalam peperangan Badar. Daripada jumlah tentera Islam sedikit, 313 sahaja. Sedangkan jumlah tentera kafir 1000 orang, masya-Allah. Banyak jumlah dia. Dan Allah Taala telah membantu tentera Islam dengan tentera daripada malaikat. Daripada 3000. Kemudian ada nyatakan 5000 pula pada ayat seterusnya. Ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala sebut dalam Quran, la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah pengajaran daripada ayat ini? Pertama, Allah sangat pemurah terhadap hamba-hambanya walaupun ramai daripadanya tidak taat dan kufur. Ini membuktikan bahawa Allah Taala lembut, lemah lembut pentadbirannya terhadap hamba-hambanya. Allah Taala menyebut dalam Quran, wallahu latifun bi ibadihi wa yarzuqu man yasha wa huwa qawiyyun aziz. Allah Taala Maha lembut pentadbirannya serta melimpah kebaikan dan belas kasihannya terhadap hamba-hambanya. Ia memberi rezeki pada siapa yang dikenakinya menurut peraturan yang telah ditetapkan. Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Berkuasa. Guna pengajaran yang kedua, wajib bersyukur kepada Allah dengan keimanan dan ketaatan kepadanya. Dengan nikmat-nikmat yang rezeki yang terlampau banyak. Kalau kita hitung nikmat Allah Ta'ala, sudah tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, sudah tentu kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian pada ayat yang 36, Allah Ta'ala menyebut, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanallazi Maha Suci. Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan bagi kamu itu pasangan semuanya. Mimma tumbitul ardu, daripada apa-apa yang tumbuh di muka bumi, wa min anfusihim, dan daripada diri kamu, wa mimma la ya'lamun, ataupun daripada apa yang mereka tidak mengetahui. Mereka tidak mengetahui. Pada ayat ini Allah Ta'ala menyebut yang pertama Maha Suci Allah. Sama seperti ayat Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna ma haulahu liyurinahu min ayatina innahu samiul basir. Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin dan peristiwa Isra. Jadi dalam ayat yang ke-36 ini Allah Ta'ala juga menyebut Subhanallazi, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah Ta'ala hanya telah mencipta makhluk-makhluk semuanya dengan berpasangan. Semuanya dalam berpasangan. Sama ada yang tubuh di muka bumi ataupun daripada diri kamu. Jadi selepas Allah Ta'ala minta hamba-Nya supaya bersyukur kepadanya dengan beriman dan taat kepada perintah Allah, maka Allah Ta'ala menyucikan dirinya daripada segala kemusyrikan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Nya, yang dengan Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Subhanallazi kan khalaqal azwaja kullaha. Maksudnya Allah Ta'ala yang telah menjadikan makhluk berpasang-pasangan. Ada awal, ada akhir. Kan setiap benda dalam dunia ni banyak di kalangan benda dunia ni banyak berpasang-pasangan. Contohnya ada awal, ada akhir.
Ada pangkal, ada ujung. Ada langit dan bumi. Mana ada langit, ada bumi. Ada kasar dan halus. Ada panas, ada sejuk. Ada tinggi, ada rendah. Ada masih, ada tawar. Ada positif, ada negatif. Kata dalam bab COVID ni kan, siapa yang didapati, orang kata dijangkiti oleh COVID-19 ni, maka orang itu dikatakan orang yang positif. Kan yang tak dijangkiti maka negatif. Tetapi setelah dibuat ujian lah, buat swab, buat test dan sebagainya, maka dapati siapa yang positif, dijangkiti positif lah. Jadi maknanya ada benda yang berlawanan. Kan ada pendek, ada tinggi, ada rendah. Kan ada pendek, ada panjang. Ada kiri, ada kanan. Ada tangan kiri, ada tangan kanan. Ada mata kiri, ada mata kanan. Ada telinga kiri, ada telinga kanan. Dan hidung, lubang hidung pun ada lubang kiri, ada lubang kanan. Kaki kiri, kaki kanan. Nampak tak? Jadi mana Allah Ta'ala mencipta dalam dunia ni berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Benih jantan, benih betina. Tahu tak? Maka apabila dicantumkan benih jantan dan benih betina, maka tumbuhlah ataupun berkembanglah tumbuh-tumbuhan tadi. Kan? Okay. Mana setiap benih dunia ni ada berpasang-pasangan. Benih yang sangat kecil pun ada pasangannya. Apalagi kalau benih sangat besar. Benih sangat besar, bumi dan langit. Kan ada pasangan dia. Jadi kalau dikaji mengapa semua benih hidup dan mati dijadikan berpasangan, maka sudah tentu kita akan dapati hikmah dan kebaikan yang sangat banyak. Bagi benih hidup, tujuan diwujudkan adalah supaya mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup. Kalau benih hidup ni dia ada pasangannya supaya dapat disatukan, dikahwinkan. Dikahwinkan maka wujudlah generasi yang barulah. Generasi yang baru, kerana yang lama sudah tentu akan mati, maka wujudlah generasi baru yang akan meneruskan kelangsungan kehidupan. Macam tu. Kalau benda yang tidak hidup, kan, yang tidak hidup, maka bagi kita sebagai manusia yang hidup ini dapat mengenal benda yang hidup itu, ni ada kanan dia, ni ada kiri dia, ni ada depan dia, ni ada belakang dia, ni ada atas dia, ada bawah dia. Okay? Yes. Jadi mudahlah kita nak kenal. Sementara pada benda hidup, benda yang bukan hidup adalah supaya dia menghasilkan tindak balas. Dan banyak lagi hakikat dan hikmah berpasangan yang tidak diketahui oleh manusia, melainkan hanya diketahui Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mimma tumbitul ardu, semua makhluk yang dicipta Allah Taala berpasangan. Sama ada apa yang ditumbuhkan bumi. Segala tumbuhan yang tumbuh di bumi ada pasangan dia. Maka tumbuh-tumbuhan dijadikan berpasangan itu boleh mendatangkan manfaat yang banyak kepada manusia. Seperti orang-orang Arab mengahwinkan kurma jantan dengan kurma betina. Orang Arab mengahwinkan kurma jantan dan kurma betina sehingga menyebabkan kurma betina akan menghasilkan buah yang banyak. Kan? Jadi maknanya adalah hikmah Allah Ta'ala jadikan itu. Cuma sama ada kita nak tahu dikenal jantan betina itu terserah kepada pakar. Pakar mana orang yang tahulah berkenaan perkara tadi. Kan, kalau orang yang pakar dalam bab tanaman, dia tahulah mana benih jantan dan mana benih betina. Kemudian wa min anfusihim, dan daripada diri mereka sendiri. Yang ini manusia dijadikan berpasangan, ada lelaki perempuan, maka inilah menyebabkan kelangsungan keturunan manusia bertambah dan hidup dengan sempurna di dunia ini. Dan kita juga hasil daripada benih yang dihasilkan daripada Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa, nenek kita lah. Daripada Adam dengan Hawa, maka keluarlah zuriat keturunan dia. Kan, daripada satu generasi ke satu generasi, sehinggalah kepada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana kita asalnya daripada keturunan Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa. Kemudian di kalangan manusia pula ada yang kaya, ada miskin. Ada pasangan dia, ada kaya, ada miskin, ada senang, ada susah. Jadi mana yang kaya mesti bantu yang miskin lah. Jangan yang kaya bantu yang kaya. Maka tidak ada pasangan lah.
Ini berpasangan dengan orang kaya saja. Sepatutnya orang kaya berpasangan dengan orang miskin, supaya orang kaya boleh membantu orang miskin. Yang senang dengan yang susah, yang alim dengan yang jahil. Ada yang taat dan engkar, begitulah seterusnya, supaya mereka saling membantu antara sama lain dan dapat menjalani kehidupan di dunia dengan lebih sempurna. Kan? Begitu juga Allah Ta'ala jadikan mata kiri, mata kanan, telinga kiri, telinga kanan, buah pinggang kiri, buah pinggang kanan. Kalau satu rosak, maka manusia boleh meneruskan kehidupannya dengan buah pinggang yang masih ada. Maka begitulah seterusnya. Jadi maknanya salah satu rosak yang ada pada tubuh badan kita, kita masih lagi mampu meneruskan kehidupan. Kalau mata kita buta sebelah, ada satu mata lagi. Telinga sebelah pekak, ada satu lagi sebelah tak pekak. Tapi kalau dua-dua pekak, ni dah berat lah. Tangan kita kalau dua-dua kudung, maka susahlah kita nak meneruskan kehidupan. Tak boleh. Mana kena usaha lebih lah. Mana kena usaha lebih berbanding dengan orang yang sempurna. Macam tu. Wa mimma la ya'lamun, dan daripada apa yang mereka sendiri tak mengetahuinya, maka banyak lagi lah makhluk Allah yang berpasangan yang tidak diketahui oleh manusia. So, pengajaran pada ayat ini, pertama, ayat ini menganjurkan manusia supaya mengkaji dan mencari rahsia kejadian alam. Betapa hebatnya Allah Ta'ala dan lemah manusia. Menunjukkan berapa luasnya ilmu Allah dan terbatasnya ilmu manusia. So, mana Allah Ta'ala ni luas ilmu dia, sedangkan kita terbatas. Walaupun orang itu dikatakan orang yang arif, al-alim, al-alamah, kan, berbagai title lah, title yang diletakkan kepada manusia. Al-alim, al-alamah, profesor dan sebagainya, kan. Jadi macam-macam diletakkan title kepada orang yang bijak, orang yang bijak dalam dunia ini. Tetapi kebijakan manusia terbatas. Antara ini tidak mampu untuk melawan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita hebat macam mana pun, kalau Allah Ta'ala telah mentakdirkan sesuatu pada kita, maka kita tidak akan mampu melawan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting pada kita ialah redha di atas segala ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Walaupun orang tu diletak dengan title yang contohnya Al-Arif, yang arif. Macam ni mahkamah hakim dikatakan yang arif. Ya benar Tuan Arif, kan. Mana orang yang arif, orang yang tahulah. Tapi walaupun dia tahu, tetapi tahunya tetap terbatas. Kan. Jadi tuan-tuan, itu sajalah sedikit perbincangan kita pada pagi ini. Dua ayat yang kita berkongsi, ayat 35 dan 36 yang kita berkongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan adanya sedikit perbincangan pada kita pada pagi ini, mudah-mudahan dapat meningkatkan lagi pemahaman kita dalam bidang tafsir, kan, dan meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana yang kurang itu pada kelemahan saya, dan mana yang lebih itu daripada Allah Ta'ala. Walaupun hakikat sebenarnya, kan, kekurangan, kelemahan itu pun asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-salika wa ma'lamun taqabbal rizqan halalan mubarakatan. Wasi'an ya fata ya alim lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala. Allahumma fakirna fidin, Allahumma fakirna. Allahumma ja'al hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqana. Ta'assanna bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi lam. Allahumma sif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa tu'al bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.